Dan ketika ini di talian adalah Kapten Mustafa Kamal, iaitu bekas juruterbang yang pernah menerbangkan pesawat yang sama, iaitu Boeing 777 atau 777. Mungkin sudah berada di talian. Assalamualaikum. Kami masih menantikan isyarat untuk bercakap dengan lebih lanjut untuk kita memahami mengenai pesawat berkenaan dan keadaan pesawat itu dan bagaimana sistem komunikasinya, kerana pesawat berkenaan terputus hubungan, bukan sahaja terputus hubungan, malah hilang terus dari radar. Mungkin sudah pun bersedia? Assalamualaikum, Kapten. Waalaikumsalam. Okey, Kap, saya ingin kami semua dan penonton di luar sana ingin memahami pertama sekali melihat kepada perkembangan krisis ini, latar belakangnya yang melibatkan aircraft ataupun pesawat ini. Mungkin Kapten boleh jelaskan dengan terperinci mengenai Boeing 777 ini? Okey, Boeing 777 ni pesawat yang dikeluarkan pada tahun 95 sampai 6 untuk kegunaan komersial. Baik. Okey, pada masa tu ini merupakan salah satu pesawat yang paling canggih lah pada masa tu. Yeah. Dari segi sistem elektroniknya. Okey. Mungkin dengan lebih lanjut apabila kita bercakap untuk kita faham canggihnya sistem itu, maknanya sekiranya berlaku impact atau bagaimana, signal itu akan dihantar secara automatik atau bagaimana? Kalau kita cakap pasal signal tu, sebelum impact, juruterbang sepatutnya menghantar signal yang memaklumkan mereka di dalam keadaan kecemasan. Okay. Sama ada dari segi sistem telekomunikasi, maksudnya bercakap dengan pihak kawalan udara, ataupun dari segi sistem transponder yang ada dalam pesawat itu. Itu dah cara untuk kita menghantar signal kecemasan. Dan kalau dari segi impact tu, signal kecemasan tidak akan, pada pengetahuan saya, signal kecemasan tidak akan dihantar secara automatik. Okey, berdasarkan kepada pengalaman Kapten sendiri melihat kepada keadaan ketika ini, tindakan yang apa sebenarnya yang mungkin berlaku kepada pesawat MH370 itu? Okey, dari segi pengalaman saya, kalau sebagai seorang juruterbang, kalau kita mengalami keadaan kecemasan, kita sepatutnya menghantar mesej kepada pihak-pihak tertentu dari segi bercakap melalui sistem komunikasi dalam pesawat itu. Tetapi melihat kepada keadaan yang kita dengar, kemungkinan besar pesawat itu mengalami masalah teknikal daripada segi sistem elektroniknya yang juga memberi kesan negatif kepada alat telekomunikasi dalam pesawat MH370 tu. Okey, maknanya berlaku sistem failure pada dalam kokpit. Betul. Maksudnya ada berlaku masalah elektronik yang juga memberi kesan yang secara langsung memberi kesan negatif, maksud saya negatif, di mana sistem alat komunikasi tidak dapat digunakan. Berlaku kegagalan sistem seperti itu, apakah yang boleh dilakukan oleh seorang juruterbang apabila penyelesaiannya adalah mengenai pendaratan cemas? Adakah ia akan mengganggu gugat cara, kaedah pendaratan itu atau bagaimana? Okey. Dari segi kecemasan, juruterbang dilatih untuk mengendalikan kecemasan mengikut prosedur yang tertulis. Okey. Selepas prosedur itu diikuti, kemungkinan besar masalah yang dihadapi telah diatasi. Jika masalah itu terus berlaku, juruterbang sebenarnya akan bersiap sedia untuk melakukan pendaratan kecemasan. Pendaratan kecemasan ini juga takluk kepada masa yang diorang ada, kan? Kalau masanya kritikal, mereka akan melakukan tugas-tugas yang mandatory saja. Okey, memahami keadaan geografinya, apabila berlakunya satu pendaratan cemas, sekarang kita letak dua senario. Pertamanya, pendaratan cemas itu berada di laut. Bagaimana, Kap? Okey. Mengikut, kalau kita tengok keadaan geografi yang pesawat 370 melalui,
kita tahu kalau mereka melakukan pendaratan kecemasan ataupun melakukan persiapan untuk mendarat cemas di lapangan terbang, maka telekomunikasi akan dilakukan untuk memberitahu kawalan trafik udara. Okey. Dari sini kita tahu yang mereka oleh sebab yang tidak dapat kita ketahui menghadapi masalah, membagi tahu kawalan trafik udara situasi yang mereka berada. Jadi pada pendapat saya mereka mengalami masalah teknikal dari segi elektronik yang membuat juruterbang ini menumpukan sepenuhnya mengendalikan pesawat ini dengan selamat. Okey. Sekiranya mendarat dia katalah di Laut Cina Selatan, mendarat di Laut Cina Selatan, berapa lama keadaan pesawat itu boleh bertahan? Ada dua situasi di sini lah. Kalau dia mendarat secara mengikut prosedur, mendarat di laut mengikut secara prosedur, pesawat boleh terapung lebih lama daripada jika tidak mengikuti prosedur. Lebih kurang pada pengetahuan saya lebih kurang 2 jam sebelum pesawat mula tenggelam. Okey, keadaan kapal terbang saya difahamkan apabila melihat kepada segala maklumat yang kita ada, kami difahamkan di sini cuaca pada ketika itu adalah baik. Okey, apabila cuaca dalam keadaan baik dan pada masa sama kelajuan pesawat berada pada tahap yang optimum, adakah ini boleh berlakunya sesuatu yang luar biasa keadaannya kepada pesawat MH370 itu, Kapten? Okey, dari segi kelajuan dan tahap pesawat, kalau sistem penerbangan di dalam pesawat mengalami masalah, juruterbang tak ada cara untuk mengetahui kelajuan sebenar pesawat. Boeing ada mengeluarkan prosedur di mana jika perkara begini berlaku, kita perlu mengikuti prosedur untuk menentukan yang pesawat masih berada di udara. Okay. Dari segi ini, kemungkinan besar sistem elektronik di dalam pesawat juga tidak memberitahu juruterbang dari segi instrumen dia keadaan sebenar pesawat itu. Dan apatah lagi di waktu malam, juruterbang tidak ada reference di luar pesawat. Jadi berdasarkan kepada senario sebegini, jika kita dapat membuat sedikit hipotesis, Kapten, adakah pesawat MH370 ini terhempas di darat atau di laut? Mengikut posisi geografikal yang kita lihat, pada pendapat saya, jika pesawat itu terhempas, kemungkinan besar ia terhempas di kawasan laut. Di kawasan laut. Baik, terima kasih Kapten kerana sedikit sebanyak memberi penjelasan dan gambaran untuk kita faham apa sebenarnya yang berlaku kepada MH370 dan telah pun diberitahu. Segala maklumat mengenai perkembangan ini haruslah kita ikuti sidang media di KLIA dari masa ke semasa. Segala spekulasi di media sosial harus diketepikan. Kita hanya harapkan maklumat yang sah dari pihak berkuasa.